Assalamualaikum, apa khabar? Kita masih lagi di bulan Ramadan, tentunya bulan yang menuntut kita berpuasa selama sebulan. Dan tentunya ini adalah untuk yang beragama Islam. Kita kadang-kadang jadi runsing bila tengok ada juga yang mampu berpuasa tapi tak mau berpuasa. Bagaimana agaknya perasaannya apabila bersama dengan tetamu saya yang sebenarnya bukan beragama Islam tetapi terus berpuasa selama sebulan. Suwinsi akan bersama dengan partner dan H-Life Apa Kata Malaysia sekarang. Kita kembali tentunya nak bercakap mengenai orang yang bukan Islam tetapi mengambil kesempatan berpuasa di bulan Ramadan. Dan orang itu adalah Suwinsi. Sila masuk, Dek. Apa khabar? Khabar baik. Mari duduk. Tu dia. Ya Allah, dah berhijab, dah berlitup pula dah sekarang ini. Suwinsi, yang Pak ni kenal, sebenarnya kalau ikutkan, dia dah bukan tahun ini aja. Dia berpuasa penuh pula tu. Sejak daripada berapa tahun yang dulu? Sejak 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jadi awak ada buat kajian ke mengenai puasa ni? Ada. Saya ada buat kajian, saya ada buat macam planning, strategi untuk puasa saya juga. Jadi tahun pertama, sebab dulu MasterChef, jadi saya pernah buat niat bahawa jikalau saya masuk top 5, saya akan puasa. Awak berniat? Tak, buat niat. Buat niat? Ya. Yalah, macam niat lah tu. Kata kalau dapat masuk top 5, awak akan berpuasa. Ya, masa itu. Itu selalu niat itu diamalkan oleh orang-orang Islam. Ya. Dan kenapa awak pinjam niat itu? Sebab Malaysia kan, satu Malaysia, jadi kita boleh berkongsi-kongsi. Jadi tanpa mengira kaum dan bangsa, lepas itu saya memahami lebih dalam tentang orang Melayu, umat Islam, jadi satu respect. Jadi pada tahun pertama awak berniat bila kalau masuk MasterChef top 5 awak berpuasa. Sukar tak masa mula-mula puasa tu? Wah, masa mula-mula I almost pengsan. Almost pengsan. Baru awak faham macam mana agaknya orang Islam lalui benda ini, kan? Kan, dan lepas memang minggu yang pertama saya rasa macam sangat-sangat susah. Tapi lepas itu memang satu kuasa minda. Kuasa minda yang you kena train kesabaran semua. Dan lepas itu you pass kan, dah semua dah okey dah. Dan kami sebenarnya dah diasuh daripada kanak-kanak kan, sejak sebelum akhir balik lagi dah diasuh untuk berpuasa dan kami selalunya akan baca niat di kepala dan niat itu sebenarnya adalah macam penguat semangat dan menjadikan orang berpuasa esok tu lebih bersemangat dan lebih kuat untuk melaluinya. Jadi awak puasa awak tak ada niat lah. Awak kata besok nak puasa, itu sajalah cara dia. Cara dia juga ini macam, tapi sekarang sebab dah tahun keempat dah, so saya juga buat niat macam umat Islam juga. Apa yang awak niatkan? Saya niatkan kejayaan saya dan juga tahun ini saya niatkan jodoh saya juga. Dah lama single dah. Sekali dengan apa nilah, dengan doa awak untuk berkahwin semua. Okey. Selalunya bila kita cakap mengenai berpuasa ni, kita macam kami orang-orang Islam, kami tahu hikmah ataupun kebaikan di sebalik berpuasa. Suwinsi tahu? Bagi saya, ini personal experience Wincy sendiri sebab actually saya masih ingat tahun yang lepas Wincy berpuasa kat Taiwan. Jadi masa kat Taiwan pun? Kan ada orang tangkap pun. Tak boleh. Kenapa? Tak boleh curi. Jadi masa itu, apa yang saya lakukan sebab masa syuting. Jadi mereka sangat pelik. Mereka tak tahu apa puasa. Jadi apabila saya berpuasa, mereka pun belajar. Dan lepas itu sebab last year badan Wincy ada sikit kesakitan. So lepas puasa dah sembuh dah. Really. Itu keajaiban dia. Dan masa itu memang saya masih ingat sebelum puasa, Wincy setiap hari sebab jadual Wincy yang padat, Wincy tak boleh bangun. Sebab dah letih badan saya. Jadi lepas puasa dia macam reset button dah. Dan lepas itu everything goes normal. Jadi Wincy sebenarnya sakit apa? Kalau boleh kongsi. Okey, saya masih ingat bila saya shoot untuk Watak Hang Lipo yang 300 itu, masa itu memang satu hari saya bangun hidung berdarah.
sedikit. So ada sedikit lah. I think terlalu letih dah. So doktor cakap you kena rehat. Jadi masa itu saya pergi Taiwan. Masa puasa saya juga puasa dan lepas itu dah okey dah. Jadi nampak tak keajaiban berpuasa ini betapa sebenarnya badan kita memerlukan rehat. Daripada 12 bulan itu kita makan tanpa henti, kita membuat kerja tanpa henti, tapi bila bulan Ramadan ini direhatkan. Dan kalau ikutkanlah dilahirkan dalam agama apa sebenarnya Wincy ni? Sebenarnya agama Buddhis dan tapi sejak kecil lagi sebab atuk saya dia berasal daripada kampung Melayu. Jadi atuk saya juga berpuasa. Kaum Cina. Berpuasa juga. Ya. Jadi lepas itu masa kecil saya memang cakap kenapa you puasa? Sebab I cakap memang I tak boleh tahan. Tapi bila saya dah dewasa saya nak try. Dan lepas cuba dan menikmati hikmahnya, jadi saya akan continue. Dan selalunya hari raya, bila tiba hari raya, mesti raya sekali. Hari raya sekali dan saya juga berpuasa 6. Subhanallah, tu dia. Kadang-kadang kita yang yang beragama Islam, dilahirkan dalam agama Islam, kadang-kadang kita sering mengelak atau memberi alasan untuk tidak mahu menunaikan ibadah puasa. Walaupun di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa. Dan Wincy pula dengan rela hati pula ingin berpuasa dan dapat pula hikmah dia. Jadi bersahur tak? Bersahur. Bersahur juga. Bersahur juga. Tiap-tiap kali saya bersahur, saya kena makan kurma juga. Dan apa yang sebab sekarang untuk tahun ini, sebab saya ada syuting yang jadual panjang, jadi saya ada satu plan strategi, diet plan untuk sahur, untuk buka. Sebab banyak orang yang buka makan banyak. Betul. Actually, teknik dia sahur makan banyak, buka makan sedikit dah. Bagaimana agaknya seorang yang bukan beragama Islam bagi tahu kita pula ni tentang hikmah bersahur dan juga berbuka ini. Okeylah. Kalau ikutkan, saya tahu sebab Wincy ni adalah model juga, Wincy ni adalah penyanyi juga, Wincy ni adalah pelakon juga. Mungkin sebenarnya Wincy ni dia nak jaga bentuk badan dan berat badan dia aja sebenarnya. Jawapannya selepas ini, okey? Dalam H Live, Apa Kata Malaysia. Banyak hikmah sebenarnya daripada bulan Ramadan ini dan berpuasa kan. Amalan berpuasa ini juga banyak hikmahnya. Apalagi dituntut dan diwajibkan di bulan Ramadan ini. Okay, kita ambil lah kelebihan ini. Tetapi sebagai seorang yang bukan Islam, non-Muslim ini berpuasa, saya rasa awak mengambil kesempatan untuk menjaga berat badan. Ya? Salah satu sebab juga sebab mengambil kesempatan ini untuk berpuasa, untuk menjaga badan dan juga I think kesihatan dan apa yang saya menikmati dalam bulan puasa adalah untuk trainkan ketabahan Wincy. Ketabahan macam mana tu? Sebab kena banyak sabar dan tabah. Sebab saya masih ingat tahun pertama saya puasa, banyak orang yang hantam Wincy kat social media semua dan diorang kata apa? Semua cakap kenapa you puasa. Untuk glamour, untuk apa. Tapi banyak yang tak tahu sebab yang Wincy dah buat niat dan saya tunaikan niat saya. Dan sememangnya nampak gayanya Wincy dia tahu sebenarnya berpuasa ini bukan saja dia menguji kita daripada lapar dan dahaga, tetapi banyak benda yang kita berpuasa. Mata berpuasa, mulut kita berpuasa, telinga berpuasa, hati berpuasa. Jadi adakah itu juga yang Wincy amalkan? Tak mau tengok benda yang tak elok di bulan puasa dan dia akan dibawa ke bulan-bulan yang lain. Ada dan juga dalam bulan puasa saya tak akan kesabaran saya akan lebih banyak bertambah baik dan saya tak akan marah orang. Itu dia. Dan terbawa-bawa kan akhirnya sebab kita berjaya kawal diri kita dalam bulan 30 hari ni, dia akan terbawa kepada bulan-bulan yang lain. Akan bawa juga dan biasanya untuk bulan puasa saya akan gunakan bulan itu untuk planning 1 tahun Wincy. Sebab lepas sahur, saya takkan tidur balik, saya akan buat kerja dah.
Sebab minda kita akan jadi lebih cergas. Terus solat subuh. Belum lagi. Belum lagi. Adakah ini? Ya Allah, ya Tuhan, saya naikkan tangan saya ke atas ini. Adakah ini tandanya sebagai petanda bahawa Sewinsi akan memeluk agama Islam? No lah. It's bagi saya adalah satu, saya nak menghormati umat Islam juga sebab saya juga menghormati agama saya sendiri. Jadi Wincy nak stay agama saya, tapi saya nak belajar khidmat umat Islam juga. Belajar itu buat masa ini belum lagi lah. Kita tak tahu perancangan, kita tak tahu apa agaknya kerja Tuhan selepas ini. Kita sama-sama doa yang terbaik untuk Sewinsi. Ni dah berhijab pula, bertudung pula, ni kenapa? Satu tanda kehormatan sebab saya tahu dalam bulan puasa kena tutup aurat. Jadi tak semestinya Islam saja, macam bangsa lain kita pun menghormati. Dan saya nampak Amber Chia pun dekat Instagram dah berhijab. Actually, satu fashion yang very nice. Bagi saya, I think it's something experience yang sangat unik. Dan bulan puasa ini adalah satu yang bermanfaat. Jadi, jadi suci. Okey, bagaimana dengan kawan-kawan yang bukan agama Islam melihat Wincy pelik atau apa? Okey, tahun pertama mereka memang macam lihat saya macam orang pelik, dan kat Taiwan juga semua media semua cakap kenapa Wincy puasa. Tapi tahun ini semua dah biasa dan ada kawan yang join Wincy puasa juga. Ada kawan Cina yang join. Okey, yang kawan-kawan Melayu pula macam mana? Kawan-kawan Islam? Ada banyak yang memberi tips kepada Wincy bagaimana untuk berpuasa semua. Jadi banyak yang memberi penggalakan. Dan juga sharekan experience. Ada berbuka sama dengan kawan-kawan? Ada, untuk macam tahun ini, tahun lepas ada pergi rumah berbuka dan ada pergi macam makan kuih muih mereka. Dan sebab satu keunikan dengan Malaysia adalah kita berlainan kaum. It's so special. Tempat lain tak ada kan? Tak ada. Dekat Taiwan tak ada. So sini saya memang suka different colour tone. Mungkin lepas dah belajar berpuasa, mungkin Sewinsi akan mendalami apa itu bersedekah, membuat zakat, kan? Kemudian belajar pula untuk solat, belajar. Adakah ini adalah satu permulaan yang awal? Saya akan mengkaji apa yang step-step dia, tapi bagi saya, I think the balance saya tak akan go mendalam, tapi to respect, to understand. Untuk bila bercampur kita tahu dan supaya kita faham kenapa orang buat, kan. Jadi maknanya Wincy lepas ini bersedialah untuk belajar mengenai ajaran Islam. Kalau bukan untuk tujuan yang lebih dalam, mungkin untuk pengetahuan. Actually, fans saya pernah menghadiahkan satu buku yang Jawi yang like Bible, tafsiran. Jadi dia macam buku. Sebab sebelum ini memang macam kita, saya bukan Islam, saya tak nak baca. Tapi actually, ia satu macam buku saja. So saya memang cakap, banyak cerita dalam. Dan tafsiran itu. Dan semua ceritanya adalah cerita-cerita yang membawa kebaikan. Kan? Atau mungkin lebih jauh lagi Pak Ni nak pergi. Tadi Pak Ni cakap, okey, sekarang Pak Ni nak pergi jauh lagi. Mungkin Wincy dah ada calon suami. Tak ada. Takkan tak ada. Sebab Pak Ni tengok Wincy ni banyak menghabiskan masa dengan lelaki, berkawan dengan lelaki Melayu. Ikram Dinsley satu ketika dulu. Dah macam betul nak kahwin dah dengan Ikram. Kawan baik. Kawan yang sangat Klise baik. Okey, kawan yang baik daripada kawan, tapi kurang daripada kekasih. Teman tapi mesra. Jadi bagaimana Wincy makin lama makin berusia. Takkan tak fikir tadi kan ada niat ada niat doa untuk berumah tangga. Tapi I think sekarang memang tak ada jodoh. Memang the time dah pass dah. So sekarang Wincy slowly planning. The time has passed. Apa? The time has melepas. Tak ada calon dah. Tak ada orang nak dah. Takkan tak ada. Memang tak ada. I think sekarang semua lelaki tengok saya, semua cakap, Wincy sibuk, tak ada masa. Semua macam takut mendekati dah. Pandai betul dia bolehkah tepis. partner
tolong carikan calon untuk Dia Wincy. akan boleh kapak ni jadi calon. Rupanya boleh kapak ni cari calon. Kan jadi calon. Okey, kita akan berhenti seketika. Sekejap lagi kita kembali. Kita nak bercakap mengenai apa ni, kerjaya Wincy pula. Okey, selepas ini dalam H Live, Apa Kata Malaysia. Okeylah, masih lagi dalam H Live Apa Kata Malaysia. Kita berubah topik seketika daripada cerita berpuasa dan bertudung ini. Kita kembali kepada cerita kerjaya Wincy. Okey, sebelum itulah, kalaulah Wincy ada nama Melayu, apa agaknya nama Wincy? Win City. Itu dia. Win City. Sebab saya suka Dato' Siti Nurhaliza. Oh, ya ke? Okeylah. Kenapa agaknya Wincy nampak kita punya industri hiburan kita lebih berat kepada orang-orang Melayu kalau dekat sini kan? Dan awak mengambil risiko untuk masuk dalam bidang ini dan menyanyikan lagu-lagu Melayu pula. Ya, sebab bagi saya memang suka menyanyi. Tapi saya masih ingat bila saya masuk dalam bidang Melayu memang sangat suka sebab mungkin bahasa Wincy masa itu tak lancar lagi. So, saya mengambil masa 4 tahun untuk trainkan bahasa Malaysia saya. Dan saya juga tunggu peluang. Dan di samping menunggu, saya belajar banyak benda-benda yang lain. Saya pergi Chinese market, saya pergi English market. Supaya International saya, market. Ya. So, bagi saya cakap kenapa macam mereka ada K-pop, kenapa kita tak boleh ada import. Betul. Jadi bila saya kat luar negara juga, saya akan menyanyi lagu Melayu juga. Itu yang saya nak Itu promote. jadi uniknya Wincy dia. kat sana. Yeah. Okey, Wincy, saya pernah terbaca bahawa Wincy pernah sampai meminjam wang daripada bank sampai berapa juta? 1 juta. 1 juta. Ya. Itu sebagai pinjaman, dan adakah pelaburan yang Wincy lakukan itu membazir ataupun macam mana? Bagi saya, sebab masa itu saya masih ingat bos Wincy meninggal dunia. Jadi syarikat Wincy hampir-hampir tutup. Jadi masa itu saya nampak tim saya nak semua dah bercerai semua. Saya cakap, I tak nak. Jadi saya memikul tanggungjawab sebagai bos dan juga saya invest lagi kat Taiwan sebab bagi saya memang nak pergi international. Jadi saya mengambil risiko itu dan saya cakap dalam masa 2 tahun jikalau tak ada apa-apa, so saya akan balik. Tapi apa yang satu yang ajaib ialah lagu-lagu Wincy kat Taiwan dia jadi viral dan di mana situ dah berjalan lancar, then I form my team back in Malaysia dan disebabkan pelaburan itu sekarang saya lebih daripada kepada bisnes. Dan di samping itu sebab Wincy masa itu Wincy dah cakap jikalau touch wood saya gagal, tak apa, saya document all this thing into my PhD thesis. Supaya saya boleh berkongsi keluar. Jadi ada pelajaran dan pelaburan, dia jadi macam satu keseimbangan. Nampak tak bagaimana pemikiran Wincy ini berniaga pada waktu yang sama nak teruskan hobi dia. Okeylah, bila cakap mengenai belajar ni, lama lagi ke belajar ni? Actually dah lama saya membuat PhD saya, dah 5 tahun dan tahun ini merupakan tahun yang terakhir dah. Dan lepas itu master, nak pergi PhD pula. Sekarang PhD dah. Oh, PhD nak jadi doktor lah dah ni. doktor. Aduh, Dr. Win City ni nak jadi doktor pula. Jadi awak ni terlalu pandai. Itu sebab lelaki takut kot dengan awak. Tak, saya bodoh jadi saya kena ada pelajaran untuk belajar. Tapi bagi saya jodoh itu sesuatu yang berlainan daripada kerja. Jadi, awak nak cari orang yang pandai atau orang kaya atau macam mana? Saya nak cari seorang yang sayang Wincy. Itu dah cukup dah. Dia sayang Wincy tau. Cukup dah. Cukup dah. Okeylah, Wincy. Kejaya Wincy dekat Malaysia sekarang ini. Wincy tengok dah dekat mana dah? Top ke ataupun masih merangkak lagi ke? Macam mana? I think bagi Wincy memang sentiasa Wincy berasa tak cukup. Sebab Wincy tak nak jadi malas. Jadi untuk tahun ini saya akan mengadakan konsert solo Wincy kat Malaysia juga. Wow. Ya, Ada konsert solo. Ada.
Oktober kat KLCC Plenary Hall, Oktober 31st. Jadi masa itu saya akan showcasekan apa yang Wincy belajar, semua macam pole dancing area. Pole dancing pun boleh. Sebab dah beberapa tahun Wincy dah collect all this stuff. Jadi I nak put on an international showcase kat Malaysia. Jadi siapa awak punya idola ataupun awak punya reference? Idola reference saya ada banyak. Beyonce, Anita Mui. ada a lot Anita Mui, Dato' Siti Nurhaliza. Oh, juga. Sebab bagi saya reference, I like to combine. Ada local, international, Asia. Jadi saya dapatkan lebih banyak reference. And I create my own style. Okeylah, sekarang ini Pak Nen nak bagi satu soalan mengenai hari raya. Okey. Bilakah agaknya kalau Wincy percaya kepada Malaysia ni kan? Adakah Wincy bercita-cita untuk membuat rumah terbuka hari raya? I know. Actually saya nak membuat berbuka puasa juga, tapi sebab saya syuting, moga-moga sebab sekarang rumah Wincy tengah renovation, satu hari saya akan mengajak semua pergi rumah terbuka Wincy. Itu janji Wincy. Sempena hari raya dengan semangat Yes. hari raya, kena siapkan duit raya. Sebenarnya kita meminjam juga kan daripada ampau tu, kalau kita dulu bagi sedekah aja begitu. Tapi kita dah bersama duduk satu bumbung di Malaysia ini kan, dah pinjam pula budaya ampau itu, dah kita ada duit raya pula. Okeylah, untuk peminat Wincy yang masih lagi berpuasa dan bakal menyambut hari raya, ada apa-apa ucapan? Saya nak mengucapkan selamat hari raya dan moga-moga tahun ini merupakan tahun yang amat baik dan anda dilimpahi dengan semua yang bagus. Terima kasih Wincy. Terima kasih. Terima kasih datang ke Islam Perkata Malaysia. Pak Nen nak ucapkan teruslah berpuasa. Thank you. Selamat berpuasa. Dia nak puasa 6 juga kalau dah raya nanti. Okey, dan juga selamat menyambut hari raya lah. Okey, kita semua rakyat Malaysia menyambut hari raya. Kepada anda juga, okey, selamat menyambut Syawal yang akan menjelang, dan kalau anda memandu kereta untuk balik ke kampung dalam hari-hari terakhir Ramadan ni, bawa elok-elok kereta tu. Ingat mereka yang tersayang, okey, menanti anda. Jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.